kita berjumpa lagi pada malam ini dalam sambungan pelajaran kita di minggu yang lepas. Dimana pada minggu yang lepas kita telah pun belajar mengenai jumlah pukulan yang diizinkan oleh syarak terhadap anak-anak yang tidak menunjukkan sembahyang ini. Dan telah kita baca pandangan para ulama mengenai jumlah yang diizinkan dan berapakah jumlah yang terbaik semacam mana yang disarankan oleh beberapa orang ulama kita, tuan-tuan. Jadi pada malam ini, tuan-tuan, kita nak melihat pula kepada alat yang perlu untuk kita tahu sebelum memukul anak-anak. Kita nak pakai apa? Ini yang kita nak bawakan pada malam ini ialah ciri-ciri alat yang digunakan untuk memukul anak-anak ini. Alat macam mana yang boleh kita pakai? Memandangkan ramai di kalangan ibu bapa pada hari ini yang tidak memberi perhatian pada alat-alat ni. Mereka kira ikut senang capai tangan saja, tuan-tuan. Apa yang ada di hadapan mata, maka itulah alat ni. Mereka tidak mengambil kira ciri-ciri yang disebut oleh syariat kita atau para ulama kita dalam hal ini, tuan-tuan. Sedangkan penggunaan alat pukulan ini adalah perkara yang perlu dititik beratkan oleh kedua ibu bapa sebelum mereka membuat apa-apa pukulan ini. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, kita perlu faham di sini bagaimana Islam kita ini bukan berniat untuk membalas dendam pada anak-anak, bukan nak seksa, tuan-tuan. Yang ada dalam Islam ini ialah pendidikan. Itu yang ada dalam agama kita ialah nak didik anak. Itu yang penting yang kita kena tekankan di sini ialah nak didik anak, bukan nak seksa. Jadi banyak di kalangan kita ini yang pergi kepada marah dan nak balas dendam. Ini dah dikira bersalah daripada awal lagi, niat itu dah dikira salah bila memukul anak-anak dengan tujuan untuk membalas dendam ataupun nak melepaskan marah dan geram terhadap anak-anak. Maka bila keadaan ini berlaku, tentulah ia adalah suatu kesalahan di dalam pendidikan Islam kita ini, tuan-tuan. Ini bagaimanakah anak yang sepatutnya yang perlu dipilih oleh ibu bapa ini yang kita nak bawakan pada malam ini? Memandangkan alat-alat yang ada pada hari ini berbeza. Ada yang pakai lidi, ada yang pakai manggang ni, ada zaman dulu lah manggang ni, ataupun juga zati napa, pokok napa, ataupun perempuan ni semua itu dengan bata betik model. Lang lagi, kadang-kadang dengan pami pinggir. Lebih daripada itu lagi ekor pami. Kadang lebih daripada itu lagi menyebabkan pada sesuatu yang tajam yang boleh mencederakan kulit. Ini yang kita dapati diguna pakai, terutamanya alat-alat pemukul yang memang menyebabkan rasa sakit yang amat, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itulah Islam kita ini tidak lupa untuk memberitahu pada kita ciri-ciri anak ini, supaya ibu bapa mengetahui alat macam mana yang sesuai mengikut kepada pandangan syariat kita, tuan-tuan. Dan hal ini
boleh kita lihat pandangan Abu A'la Maududi, mana ketika beliau membicarakan dalam tafsir surah An-Nur yang membicarakan tentang jenis alat pukulan dalam hukum hudud zina. Dia tengok dalam hukum hudud zina itu sendiri bagaimana pukulan yang perlu dilihat kepada alat macam mana. Katanya dalam kitab dia, dalam tafsir surah An-Nur di muka surat 73, Syekh Abu A'la Maududi mengatakan hendaklah kita ingat bahawa pukulan itu sebenarnya ditunjukkan oleh Al-Quran dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi fajlidu kata. Itu dia kata, tengok dulu pada perkataan dalam Quran sendiri. Bila Al-Quran membenarkan watan, membenarkan pukul, Al-Quran menggunakan ayat fajlidu. Dia kata apa maksud isyarat yang cuba dibawa oleh ayat fajlidu ni? Dia kata katanya itu ayat Al-Quran menyebut bahawa perkataan fajlidu itu yang mana diambil daripada perkataan al-jild, pada kulit. Tuan-tuan, perkataan al-jild iaitu watan itu diambil daripada perkataan al-jild iaitu kulit. Itu pandangan Abu A'la Maududi ini. Jadi kulit ini adalah lapisan di luar sekali pada manusia. Itu orang panggil kulit. Kulit ini di atas sekali, di luar sekali pada body kita, yang tu orang panggil kulit. Di dalam ni orang panggil daging dah. Dalam ni orang panggil tulang dah. Orang panggil kulit dah. Kulit ni orang lapar kok di luar tu. Lapisan yang di luar sekali itu dipanggil sebagai kulit. Ya, kita tahu mana satu kulit, mana satu daging, mana satu tulang. Al-Quran bila menyebut mengenai watan ni, dia ada kaitan dengan kulit, katanya. Oleh kerana itulah wa huwa zahirul bishratin min jasadil insan, wa min thamma qad ittafaqa ashabul ma'ajim wa ulama'it tafsir ala anna ad-darba bis-sawti yanbaghi أن يصيب الجلد فقط ولا يعدوه إلى اللحم، فكل ضرب يقطع اللحم أو ينزع الجلد ويجرح اللحم مخالف لحكم القرآن. Oleh kerana itulah tuan-tuan, katanya telah bersepakat pengarang kamus dan juga ulama-ulama tafsir bersepakat mengatakan bahawa pukulan itu hendaklah mengenai kulit sahaja. Pukulan itu hendaklah menyakiti kulit sahaja, hendaklah kena pada kulit sahaja, tidak melampau, tidak melawat kepada daging, dan gitu juga tidak menyebabkan daging itu pecah, ataupun juga tidak menyebabkan kulit tersiap. Maknanya kulit cabut kulit gatak ke dia, ada kulit bokeh kulit. Yang kata siapa tahap tu, yang sampai menyebabkan luka pada daging, kerana kesemua itu adalah bersalahan dengan hukum Al-Quran ini. Jadi dengan penerangan yang dibuat ini jelas pada kita bahawa pukulan ini kita nak suruh sakit kulit saja. Tak nak beli lebam apa, tak nak beli sama sekali patah, sama sekali jadi pecah kulit, ataupun juga berdarah, keluar darah titik, tak nak. Ataupun juga kulit jadi cabut, ataupun kulit pani pecah dan luka, ataupun lagi kulit itu
Mulai dia baca kata ini macam-macam lah yang kita sebutkan tidak menepati dengan pukulan yang diizinkan oleh syarak, jauh dengan laporan-laporan akhbar yang kita terima dari ibu bapa yang membuat pukulan yang dikira amat jauh daripada apa yang kita sebut pada malam ini, tuan-tuan. Jadi kalau dilihat balik laporan akhbar sebelum daripada ini, ada yang mengatakan papa mengadu pujuk pujuk yang ada papa, ada yang mana beku darah betul, duduk di hospital, kan koma pun ada dulu. Kes yang teruk ni, setengah ni leblok, ada yang leban di rata-rata tempat bekas daripada pukulan yang tidak menepati tadi. Apakah ni dia bukan nak ajar, dia bukan nak ajar, dia nak saksi. Itu masalah sekarang ni, ialah minyak dia tu dia ada nak saksi, bukan dia nak ajar. Kerana itu jadi gitu. Ini masalah yang kita kata di sini, bahawa tujuan pukul itu ialah pengajaran dan pendidikan, bukan nak seksa, bukan nak balas dendam. Oleh kerana itulah kata Abu A'la Mubudi, wajibu an la yakuna kullu sautin aw asa yusta'malu lid-darbi shadidan jiddan wala raqiqan layyinan jiddan, bal yajibu an yakuna bainal lin wasyiddati wal ghilzati wad diqqah. Oleh kerana itulah kata setiap alat yang digunakan untuk memukul, tak kira lah sama ada rotan ke ataupun juga tangkap ke, dia kata tidaklah digunakan alat tangkap ini, janganlah anak itu terlalu besar sangat, jangan kasar sangat. Cari hok kasar kan boleh cari batang hidung bahan batang hidung, ada alat sangat, cari batang hidung bahan, cari hok kasar. Dan jangan juga wala raqiqan layyinan jiddan, jangan pula yang halus sangat, yang terlalu lembut, halus dan lembut mulai. Sekiranya mana pada tahun dua je dah, kita kata pada tahun dua je dah, tak ada rasa benda dah. Cari yang halus daun batang keladi tu ni kata dah, kepal tahun ni gitu ada dia. Banyak agama dia kata dah, tak ada rasa benda, dia kurang kami halus dan juga lembut. Kita dapat tinggal kata 2-3 kali pun dah patah dah ni perlu dilihat bagaimana apabila ditetapkan jenis alat untuk memukul ini. Perlulah kita faham, tuan-tuan, iaitu hendaklah anak itu adalah pertengahan antara lembut dan keras. Lembut dan keras pun hendaklah sederhana, tengah-tengah, dan juga kasar dengan halus, kena cari tengah-tengah. Ini berdasarkan kepada riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta daripada Zaid ibn Aslam radhiyallahu anhu, anna rajulan i'tarafa bi nafsihi bizina ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisawtin fa'utiya bisawtin maksur faqala fawqa dhalik fa'utiya bisawtin jadidin lam tuqta' samaratuhu faqala bayna hadhain fa'utiya bisawtin qad lana wa rukiba bihi fa'umira bihi fa'julida. Ini kata melalui riwayat dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, dibawakan suatu riwayat daripada sahabat Nabi bernama Zaid ibn Aslam. Seorang lelaki katanya telah mengaku berzina di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hari ni zaman orang tengah bagus, zaman wajib, zaman orang mukmin yang kuat iman ni mengaku hari ni tahu-tahu saja dah kamera tengok lek-lek tu rakaman nampak jelas pun orang tak mengaku. Zaman kita ni, zaman Nabi, orang tak ada kamera, tak ada CCTV. Zaman tu tak ada saksi, tak ada apa orang mari mengaku. Zaman orang juf, zaman milik, zaman yang mana orang mukmin dengan iman yang kuat. Maka pada zaman ini, kata Zaid ibn Aslam, ada seorang lelaki yang mengaku berzina di zaman Nabi SAW. Lalu Nabi meminta supaya dibawakan alat pemukul rotan ni. Minta bawa rotan ni. Bila dibawakan kepada Rasulullah SAW, rotan yang pecah tu. Pecah. Dia bawa pecah dah. Bekas pinyak dah lah tu. Pakai dah. Rotan setara mana sangat. Pinyak dalam 7-8 kali pecah lah dia. Dia tak tahan sangat rotan ni. Boleh 10 kali bedah. Ni pecah lah. Jadi bila dibawakan rotan yang pecah ini, Nabi kata hak molek sikit. Nabi kata fauqa zalik, hak molek sikit. Rupa tak ada rotan kapung gitu tak. Rupa tak ada sangat hak pecah gini wak mari hak molek sikit. Wak mari hak tak pecah lah. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Lalu dibawakan rotan yang baru. Kami ini belum lagi dipotong dahan dia ataupun dipotong sesuatu yang melekat pada dia. Zaman tersebut bukan macam rotan kita hari ini. Ini pokok licin, tak ada buah, tak ada apa. Yang mana dulu kayu dia penggunaan dia tu dapat ada sama ada rating atau ada buah ni. Maknanya wak mari hak baru. Dia kerak hak baru wak mari. Yang mana kata hadis ini lam tuqta samaratuhu, yang belum lagi dipetik buah dia. Ni buah nak kapak dah. Kalau alat tang hak tadi pecah, hak ni hak molek hak baru lagi. Ni daun-daun buat mari. Seolah-olah yang ini memang bila disebut baru buat hak molek, mari hak memang fresh kali ini kepada Nabi SAW. Lalu bila datang yang baru ini, Nabi SAW berkata baina hazan, cari hak tengah-tengah, bukan hak macam pecah tadi, bukan hak baru hak air ni. Hak air hak tengah-tengah dia kata. Hak baru pun Nabi tak ambil. Hak pecah Nabi pun Nabi tak ambil dulu. Jadi dia kata ambil hak tengah-tengah, pertengahan antara hak muat mari hak pecah tadi dengan hak baru ni. Siapa dua ada lagi. Tu siapa rating dah daun pun ada lagi. Ni aku tak ambil hak ni, aku tak ambil hak pecah tadi, ambil ni. Tengah-tengah. Lalu dibawakan kepada Nabi SAW dengan pukulan alat pukulan yang lembut sikit. Yang lembut sikit, yang mana dia dah dikira gauk dah lah. Ada kalau ada dahan-dahan ke ataupun ada rating gauk dah, buang belaka dah. Molek dah. Nabi baru dah Nabi suruh, baru dah dipukul orang tadi. Ini dalam hukum hudud yang diceritakan oleh Abu A'la Mubidi mengambil riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta, tuan-tuan. Jadi orang anak kita ni bukan kita nak hukum hudud, anak kita ni budak-budak lagi. Jadi kita boleh tahu bahawa yang dibuat dalam hukum hudud, makna Nabi sendiri dalam hukuman syariah abang, Nabi tak guna yang menyakitkan ni. Nak beritahu bahawa kita untuk anak-anak bawah tu lagi.
Dia tak boleh lebih kereta. Katok pun ada hukum wuduk gitu. Ikut ada perbuatan mak ayah hari ni. Dia ada hukum wuduk. Bangun nyapu tau. Ikut pamu dah lah kasar tau. Yang kedua kerah pula. Yang ketiga akak ni sama tinggi ni kipah. Akak dakak tu. Tak sedar dah. Yang keempat pula bahar pula pala atas pala. Tak kata pak lain cari pala. Yang kelima pula pak katok enja pula. Nambah pula terajang pula. Pak dua dah kali terajang pula kawan tu. Dan banyak lebih ada hukum hudu dah buat setara kamu. Ada buat oleh mak ayah hari ni dah ada jalan hukum hudu. Ada apa yang kita sebut ni pendidikan anak-anak ni tak sampai hukum hudu. Tu bukan kesalahan hudu tu. Budak masih umur 10 tak mahli lagi, tak memayang. Dia tak dosa lagi. Ni tak balik lagi. Hukum wuduk ni hak dosa. Hak buat kesalahan maksiat yang ada dosa yang jelas. Baik itu kita sebut bahawa pendidikan anak-anak tak boleh siapa tengah hukum wuduk. Kalaulah Nabi dalam hukum wuduk yang dijalankan pada penzina tadi taklah seteruk mana, maka kita kena bawah tu lagi. Ni kita tengok pula suatu riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Usman An-Nahdi daripada Sayyidina Umar sendiri, tuan-tuan. Sayyidina Umar pernah dibawakan satu anak pemukul yang kerah. Dibawa anak pemukul yang kerah. Kata Sayyidina Umar, uridu alian min haza. Saya nak lebih lembut. Aku nak lebih lembut daripada tadi. Tak cari nak kerah tu. Tak cari nak kerah. Tengok Allah. Nak kata orang tu bahan sabak besi. Cari nak besi. Kayu tak ada apa. Bahan besi. Sedap sikit tu ada. Nak kabur. Ni kadang-kadang ramah dulu ke. Lepok korang atas. Atas belakang. Ambil korang tak. Inilah yang dia kata lebih pada hukum hidup kita ni, tuan-tuan. Lebih pada hukum hidup. Semua setengah ilmu apa Allah. Mana lacak lembing buat dia kau. Zaman dulu kan lembing ada di rumah. Lembing ni nama dia ada. Tengok anak buat kan. Lacak lembing lagi. Kabur. Lebih pada perang orang kapur. Perang orang kapur tak lacak lembing kita semua tau. Dengan anak lacak lembing. Ni yang nak katakan mana apa yang kita buat lama ni salah. Taubatlah kita mak ayah ni. Yang kita berhutang duk tengok selama ni tidak tepat dengan apa yang ada dalam kitab, tuan-tuan. Kerana itulah balasan anak kita bukan kau jadi molek, kau jadi perang, kau turun, kau tak dengar kita sebab kita salah. Kerana kita telah zalim ni, kerana kita telah mendurhaka dengan Allah Ta'ala, dengan agama kita. Lalu anak kita membalas dengan mendurhaka kepada kita pula, tuan-tuan. Jadi kata Abu Usman An-Nahdi ni mana Sayyidina Umar sendiri bila dibawakan padanya alat yang kerah, dia minta supaya mayat lembut sikit ni. Lembut mana lembut apa dia lembut ni mana bila kita cuba patahkan tidak patah, boleh khekang orang, boleh khekang orang panggil lembut. Khekang ni bekok lah. Khekang ni tu apa khekang bekok, boleh bekok lah dia tu masuk dia. Tu orang panggil barang lembut. Kalau barang kerah ni kita nak bengkokkan dia tak boleh. Tu mana boleh barang yang kerah kita nak bekokkan pun tak boleh. Barang besi ini bahasa besi nak bekok macam mana?
terutama Honda Basika nampak anda bedah lah anak dia Honda tu tak YouTube Honda rata pun rata ada oleh rata Basika bedah tu lekak selenda atas belakang tengok penuh nak selenda atas belakang nak padang habis rata Basika noteng tahu zaman dulu lah ni cerita zaman dulu mana pelaksanaan pendidikan anak-anak ni jauh tuan-tuan jauh daripada ciri-ciri yang ada dalam kitab. Mungkin mak ayah kita dulu tak sempat dengar mengaji kitab. Jadi kita yang berpeluang mendengar pandangan para ulama kita ni lepas ni kena ikut ciri-ciri ni. Jangan kita melampau melebihi daripada apa yang telah digariskan oleh ulama. Kan bila kita mendahaka Tuhan kita, syariat kita zalim pada anak kita, maka balasan mereka akan mendahaka kepada kita pula. Mereka akan zalim pula pada kita apabila mereka telah mencapai umur dewasa kelak ini. Kemudian dibawakan lagi kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu anak yang lembut. Bila dia kata bawa lembut sikit, bawa lembut sungguh pada Sayyidina Umar ni. Bila dibawakan dengan anak yang sangat lembut, kata Sayyidina Umar, uridu asyadda min hadha, aku nak kerah dia dah ni. Bawa hal lembut sangat. Kamu kata mau nak hal lembut tadi dia kata. Bawa hal kerah. Bawa besi ke? Ada mereka bawa kayu yang kerah, kayu api bawa pun. Kata dah aku nak hal lembut. Dia cari. Jumpa lah hal lembut pun. Betul. Orang dia jerami ni. Jerami lembut lah. Jerami padi tu bedah satu minyak je, tak ada sakit apa. Jadi gatal minyak gitu je. Jadi bila dibawa yang lembut ni, kata Sayyidina aku nak kerah pada dia lagi. Maknanya dia nak yang pertengahan. Lalu fa'utiya bisautin baina sautain, dibawa alat pukulan yang sederhana antara dua tadi. Ni barulah Sayyidina Umar kata idrib, pukullah. Barulah Sayyidina Umar kata jalankanlah hukuman. Ini penentang ni. Kita cakap ni apa penentang ni. Kita tak cakap hamu ayah lagi ni. Nak cakap baru bab hukum hidup pun. Jadi nak bagaimana alat pukulan itu sendiri. Janganlah terlalu keras dan jangan juga terlalu lembut. Dialah sederhana. Kerana tujuan kita tuan-tuan bukanlah untuk nak seksi, bukanlah untuk nak balas dendam ini, tapi tujuan adalah untuk pendidikan dan pengajaran. Ini yang kita tekankan dalam persoalan pukul dan melaksanakan hukum ini tuan-tuan. Sebagaimana juga yang disebutkan bagi para ulama kita mengatakan bahawa janganlah sama sekali digunakan anak yang ada buku. Ada buku, ada benda panggil buku lah. Kalau mana rating kayu tu pun ada buku rating dia tu kita kerak tu. Tak boleh sama sekali menggunakan alat yang ada buku dia. Dan sama ada katanya ada dua cabang pun tak boleh. Depan ni cabang dulu, cari rating molek kerap dua cabang depan. Mudah sekali dua. Dua dalam satu. Sedap dia. Tak tahu betul. Ini gunakan rating cabang dulu depan.
bedah kali nampak terang situ tekak lalu dah cabang ni jangan kata ni ataupun 3 cabang ada yang dekat-dekat 3 cabang di ujung tu kerap batang apa biasa gini biasa cabang 3 ada sama sekali menggunakan alatan yang bercabang 3 di ujung untuk memukul. Oleh kerana itulah tuan-tuan, mana kita nak melihat pada malam ini pandangan yang dibuat oleh Syekh Syamsuddin Al-Imbabi. Kita tengok pandangan dia yang mana dia menyifatkan pada kita ciri-ciri alat pukulan untuk memukul kanak-kanak. Ini barulah masuk pada tajuk kita ni. Kalau tadi kita tengok dalam hukum hudud, kali ini Syekh Syamsuddin Al-Imbabi dia menyebut kepada kita bagaimana alat yang sepatutnya digunakan untuk memukul anak-anak. Yang dia menyebut dalam kitab di At-Tarbiyah fil Islam, disebutkan tuan-tuan antara ciri-ciri alatan untuk mendidik anak-anak. Liraklah pertama sekali an yakuna mu'tadilal hajm fa yakunu bainal qadib wal 'asa. Liraklah alatan itu sederhana saiz ni. Sederhana saiz dia bilang sederhana dia kata. Jangan halus macam yatim. Janganlah kasar macam tukar tu. Ini cari yang sederhana tu dari segi saiz. Dia tak nak saiz yang besar. Dia tak nak sama sekali saiz 3 inci 4 inci lah kadang berapa pari bahan berapa inci berapa pari 3 suku maknanya suci tu tak boleh bahan pula mentuku cari tuku pula nak pecah dinding tu bukan tuku bayang kalau macam mana tamu sekali saiz dia telah sebut dah saiz jangan halus sangat halus ni agak hati tu pecah lalu kulit ni halus halus menyebabkan pecah kulit kalau halus sangat kasar sangat ia lebam patah. Kalau kasar sangat dia dah pecah kulit bila kasar bila besar ni dia tak banyak tak pecah kulit dia dia lebah boleh jadi patah tu bahaya bila kasar kecil dia dah melecik kulit tu melecek kalau kulit tadi dia dah pecah kemudian tu itu dia kata ambil lah anak yang mu'tadil yang pertengahan yang sederhana watang boleh dah ni hari ni kalau kita tengok tak dah kasar sangat watang tak lah kecil sangat watang biasa tu bukan awak khusi tu tak khusi watang tu terbendah hati lupus lah dengan watang yang kita kata yang sederhana yang biasa dijual di pasaran tu okey dan tu yang ada di pasaran dia kira okey lah dia tengok pada saiz dia pun tak besar mana yang digunakan di sekolah-sekolah pun ada pakai juga pada hari ni dia kira tak kasar dan tak halus sangat bila pukul tu tak pecah kulit itu juga taklah siapa patah lebang kalau nak belok pun boleh tak patah nak belok kan ini kita nak ciri yang pertama sekali tuan-tuan ialah jangan halus sangat macam lidi berasika halus lidi berasika tu adalah kulit dia pecah kerana dia halus bila suatu pukulan dia cepat menyebabkan penggal kulit pada tuan-tuan dan jangan kasar sangat matang pahit jangan matang melindung bahan buluh
kesan daripada pukulan tadi tidak menepati dengan apa yang kita sebutkan malam ini. Yang kedua yang tuan kata Syekh Syamsuddin tadi, dia kata yang kedua hendaklah sederhana dari segi kering dan basah dia tu. Kering dan basah memainkan peranan juga. Tu. Jadi janganlah terlalu basah sangat hak baru, hak muda. Hak muda, hak baru, hak muda. Kan dia boleh memecahkan kulit kalau kita ambil hak muda. Nak cari gede, nak cari rati, nak cari kan rati pokok yang ambil hak baru lagi, hak muda lagi. Dia dengar pecah kulit. Dia kata kerana ni tengah kuat lagi muda di pokok tu, tengah segar lagi, fresh lagi pokok tadi kata. Jangan sama sekali kata ni terlalu basah dia, masih fresh lagi pokok tadi. Kerana apa? Kerana dia biasa menyebabkan pukulan tak berat banding body tuan-tuan. Dan jangan pula yang kering menyebabkan ada rasa sakit sikit. Tak payah kering, bayar ringan kering. Tahu saja kalau kena hak kering seperti yang benda kata kita ambil hak kering rela tak benda hak kering ni seperti apa pokok nipuh tu pokok nipuh tu pokok dia buat main buat okey tu kerak tu dia kering ke tu main lawan okey bola golf sama dulu dia main benda tu pokok ni bong tu mana rati dia kena main tu pokok ni ada main bawah budak-budak dulu ada main okey dia kering tu kena ke tulang kering tak rasa benda dia kering lawan kering tu benda panggil pelepah hibung kapur pelepah hibung lama dulu kerak hak turut raut buang dulu ambil bola gol dia main juga lah kerja juga bola suting 15 tahun dah pecah dah pecah ke mana zaman dulu nak kata dah dia tak sakit kayu tu dia kering maknanya kalau pukul bahan di tulang kering lawan kering tak ada rasa benda nak tahu jangan sampai barang tu kering watak kering akak apa dengan lepung menyebabkan tak ada berasa sakit benda hak kering ni jadi jangan hak kering, jangan hak fresh, hak segar tu boleh pecah kulit dia kata hak kering pula bedah banyak mana pun tangan dia bodoh bedah banyak mana juga kering tak ada berasa benda bila kering ni jadi kering dengan lepung dia pun tak bunyi dia hak fresh, hak segar, hak baru pun waktu bahaya pun oleh kerana itu dia kata biarlah pertengahan dari segi basah dengan kering dia tu segar dia dengan kering tu dia pertengahan itu syarat yang kedua tuan-tuan pertama tadi sahih yang kedua nak tengok pula kering dengan basah setengah ni tu duduk sipang bunuh dah tak lama mana dah lidi kering dah lidi sipang 3-4 tahun tak pernah tadi kering ada kuasa apa bila kering ni oleh kerana itu perlu tengok juga alatan yang digunakan biarlah sederhana pertengahan jangan kering sangat jangan baru lagi ijah lagi mana getah nitik gitu tak ada tu nampak sangat baru ambil tanah baru kerak di pokok nampak sangat alatan tu masih baru lagi maka kita nak jangan kering sangat janganlah segar lagi baru lagi basah lagi jangan biarlah dia sederhana tuan-tuan antara kering dan basah tadi ini. Kemudian yang ketiga tuan-tuan yang ketiga yang terakhir sekali syarat yang ketiga yang disebut oleh Syekh Syamsuddin
dia kata tidak disyaratkan daripada sejenis saja, tuan-tuan. Tidak disyaratkan sejenis saja. Ada rotan kok, rotan sama. Tak? Tidak semestinya dengan rotan sama. Tapi syarat kita telah sebut dah tadi. Sahih dengan kering tu kita dah sebut dah. Cuma katanya janganlah sama sekali buat jenis yang sama je. Daripada dulu siapa lah anak 15 orang rotan tu, tidak semesti. Bukan kata tak boleh, boleh, tapi tidak semestinya menggunakan alatan yang sama. Bahkan boleh dengan rotan pun boleh, dengan rotan pun boleh, alatan rotan boleh, tak masalah. Ataupun lagi dengan ranting, boleh. Ya sudah pakai rotan, pakai ranting pula. Pokok-pokok hak ada, pakai ranting pula pun boleh. Boleh dengan kayu pun boleh. Kayu pun boleh juga. Tengoklah kayu, pokok kayu yang sesuai ni, kayu api ni. Tengoklah kesesuaian ni. Kemudian dengan sepatu selipar pun boleh, melipar pun boleh juga. Melipar Jepun boleh, bukan napa Jepun. Napa Jepun lain, selipar Jepun lain. Bagi orang lama dulu dia tahu napa Jepun, napa pun. Ni selipar Jepun dipanggil, bukan napa Jepun, selipar Jepun boleh. Sepatu boleh, kasut boleh. Tak ada apa. Kasut kepak, ada bahan kanak ni juga. Ni kasut sekolah daripada getah. Kalau ni boleh dilihat kesesuaian tadi. Yang juga kata ni boleh dengan hujung pakaian yang telah dipinta sehingga jadi kerah. Hujung kain ni pita. Bedang waktu ni kita tengok kongfu bedang sama kain. Tak bedang kain, bedang rambut dia kongfu, rambut panjang buat dia. Tengok cerita buat dia, rambut panjang mana. Tu orang ni nak bedang kan. Kita naik motor besar rambut panjang. Tak ada faedah apa. Kongfu ada juga nak bedang-bedang orang ada faedah juga. Rambut mana pita rambut ni. Rambut yang pita dia jadi kerah. Rambut tak pita dia belang suai dia tu nak bedang kan. Rambut yang pita dia jadi boleh bedang. Dia boleh dengan hujung kain pita, kain serabang ke apa, kain tang belakang kita. Pita dua tu boleh juga dengan kain pun boleh, kain plekak dengan kain batik. Pita dua tu boleh dah. Jadi ini yang nama disebut oleh Syekh Syamsuddin ni sebagai satu gambaran umum alat yang kita nak pakai, tuan-tuan, di rumah kita, melihat kepada kesesuaian lah. Begitu bahasa jenis bahasa tak tahan malu, bahasa tak ingat kawan malu, kain tadi tak apa dah kita pita, taklah berat sangat. Kain tadi ambil kain itu ni bahasa tak boleh tahan tak. Bahang orang kok memang lagi boleh napah kita bahang. Kita tak boleh napah kalau kita berhenti. Dia hak jenis kita bahang orang memang tak sedar. Kalau ni jenis bahasa gitu memang pita kain sudah. Ini yang melibatkan pada alatan yang sesuai yang disebutkan di sini, supaya kita patuh pada malam ni. Tujuan sebenar untuk kita pukul bukannya nak seksa, tapi adalah untuk kita nak mendidik anak-anak. Itulah yang boleh kita ambil pada malam ini, tuan-tuan, mengenai alat macam mana yang perlu kita guna untuk memukul anak. Minggu depan kita nak tengok pula cara memukul pula, cara nak pukul ni. Nak akak anak setinggi-tinggi tu, kalau kita nak lebah supaya main bola takraw, kuat kita nak buat ni minggu depan, iaitu cara memukul pula, insya-Allah. Itu sahaja untuk malam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.